Sesi ini ialah dengan Amirul Iskandar daripada Dark Hello. Secret. Hello, selamat datang. Hello, selamat datang. Thank you for your invitation. Hey, okay. Sebelum kita mula, nama saya Denise, host untuk sesi ini. Okay, Talks ini sebenarnya sesi perkongsian dengan perniagaan kecil seperti Dark Secret, dan kita nak tahu lebih lagi tentang bagaimana dia dapat motivasi dia untuk memulakan bisnes ini. Bagaimana dia melalui PKP ni, macam mana dia solvekan problem atau semua. Dan Talkie Talks ini juga dianjurkan oleh RISE, RYSE dan disokong oleh City Foundation. Jadi oleh itu saya sangat berasa bangga untuk dapatkan Amirul Iskandar untuk hari ini, sesi ini. Thank you, Interview Denise. pertama kan? Apa? Interview pertama kah? Oh, ya yeah, betul. Ini interview saya yang pertama daripada sepanjang habis belajar ni. This is my first interview. Ya, untuk pengetahuan semua, Iskandar ni sangat muda lah. Saya rasa kamu Tak adalah muda 21 kan? mana, I'm 21 je. Ya, 21. So young. Ini just started business sudah. Ya, boleh Iskandar perkenalkan bisnes kamu? Like Dark Secret Okay, boleh. apanya dia? Before I start, nama saya Amirul Iskandar Zain Abidin. I'm 21 years old. I'm diploma business technology. Macam mana? Saya mulakan Dark Secret ni daripada family business dulu. Saya pada PKP ni saya terfikir, macam family pun saya terfikir, macam mana saya nak ada income yang kita duduk rumah at least ada income juga kan, sebab tak bekerja, tak berkeluar kan. Tu tiba-tiba borak kan, tu PKP dilanjutkan. Tu my family pun terfikir, jomlah buat bisnes apa semua. Tu saya pun, okay jomlah, boleh je nak buat bisnes apa semua. Tapi saya tanya family saya nak buat bisnes apa, atau my sister macam suggest kan salted egg cornflakes before this, sebab my sister pernah buat salted egg cornflakes. And then dia bagi family makan. Which is my family lah. Tu dah masak, dah bagi makan. Tu expect dalam 2 hari lah, 2-3 hari lah bertahan. Tapi tak sampai 1 hari bertahan. Satu malam dah habis lah. Dah habis salted egg cornflakes tu. So dari situlah timbul yang ada nak buat salted egg cornflakes ni. So I dengan my sister bincang. Tu my sister pun cakap, jomlah kita try dulu buat salted egg cornflakes ni. So salted egg cornflakes ni dia berasal daripada salted egg, and then dia ada rasa spicy and then sweetness, and then the combination lah, bila you makan tu memang takkan stop lah kiranya. Makan, keep makan. Sanggup. Dia rangup macam kiranya macam selalu kita dengar salted egg selalu kita dengar cornflakes madu hari raya. Before that, Dark Secret ni baru sebulan operasi. Ya. Baru sebulan beroperasi pada pertengahan bulan puasa hari tu. Sampailah minggu ni, baru sebulan beroperasi. Dari situlah macam kita dengar asyik. Time tu mula-mula ingat nak buat for raya, kuih raya, untuk orang bagi apa semua. Tapi fikir asyik cornflakes madu apa semua. Tu kita try lah salted egg cornflakes ni. Salted egg cornflakes. Tu alhamdulillah dia dapat sambutan. Dalam masa 3 minggu time tu, I dengan my sister dapat target 200 lebih balang jual. Mula-mula expect dalam 100 lebih lah, sebab baru mula 100 lebih macam tu. Tapi tengok dah kira-kira dah close account apa semua, tengok dah 200 lebih ni jual. So rasa terkejut lah apa semua. Yalah, 1 bulan dan 200 package order sudah kan. Dia just buat terkejut sebab new business. Baru start. Wow, okay.
Jadi sebelum kita mulakan lebih lagi, like know more tentang bisnes kamu, kita ada agenda untuk hari ini semua. Kita akan kenal lebih lagi bagaimana Amirul dapat motivasinya untuk meneruskan perniagaan dia semasa PKP. Dan ada Q&A session. Kalau kamu ada soalan, boleh letak dalam chat. Dan sesi akhir kita ada sesuatu exciting untuk share untuk semua. Okay? Jadi kalau saya nak order salted cornflake atau mungkin participant hari ini juga nak order, macam mereka nak order, Iskandar? Okay. Easy je. Apa-apa just contact my number. And then kita orang akan bagi form. One form is Google Form untuk korang just isi alamat, nama and berapa balang. And then kat bawah tu ada tunjuk back in. Just easy sangat. Just Okay. tekan, dia keluar Google Form atau you just isi form tu lah. And then automatic kita akan WhatsApp you ataupun make sure kan betul ke you ada order apa semua. Untuk mendapatkan detail-detail yang macam mana hantarkan atau alamat mereka lah. Jadi kita akan bagi tahu apa delivery charge, siapa semua ada dalam tu. Jadi Memang senang. biasanya mereka order melalui telefon kamu ke atau mereka juga guna Instagram? Usually masa mula-mula saya DM ni tanya. So dari situ saya letak number kat situ. So easy lagi untuk mereka tekan link kat situ, just direct contact me. Sebab Instagram kadang-kadang kita tak dapat notification ataupun tak perasan. So dari situlah saya letak number. So diorang akan boleh WhatsApp saya, direct WhatsApp saya tu. Just buat kita deal kat situlah, nak berapa balang, apa rumah kat mana. Nice. Family business. So, jadi dulu family kamu sekarang masih buat bisnes ke atau mereka dulu sudah ada buat macam restoran tak ada. ke? Actually my business ni more to kalau belajar tu ambil business lah. Kan? Tapi kalau dari segi before this semua buat bisnes sendiri. Means seorang ada bisnes tu, seorang ada bisnes ni. Macam saya ada bisnes dulu, saya buat baju batik, my sister jual perfume, atau my sister lagi dia jual baju kurung, macam tu. Semua macam related lah. Wow. Dengan bisnes. Family of Just my business. mom je dia IT. So dia boleh tolong sikit pasal IT. Wow. Jadi dia tolong kamu set up Instagram account ke atau saya sangat senang? Tak ada. Dia just more to apa like Excel apa semua tu lah. Dia just share apa yang patut kena ada apa semua. Okay, And then wow. kita orang yang muda-muda ni run je lah. Run kan business tu. Jadi sejak muda mak kamu sudah encourage kamu nak buat bisnes sendiri lah. Kamu selalu tengok kakak kamu macam tu. Sebab saya tengok macam saya pernah bekerja berorang. Lepas tu saya fikir macam kalau daripada saya buat kerja ni macam tak untung je kan, buat penat badan je. Tu dari situ saya fikir kalau saya penatkan badan saya, lepas tu saya dapat income yang lebih besar, better saya buat tu. Dari situ lah saya dapat motivation untuk buat bisnes sendiri. Sebab dapat more income lah daripada yang sepatutnya. Biasanya orang akan cakap kalau dapat kerja macam part time, mungkin Grab driver ke atau mungkin delivery man, mereka rasa itu di mana mereka dapat income yang lebih tetap. Apakah perbezaan dengan tu dan income kamu sekarang seperti bisnes dia kalau yang untuk Grab food semua tu bagus sebenarnya diorang buat sebab diorang kira ambil commission for Grab food. For Grab food ni kalau diorang dapat buat lebih, dapat lebih duit. Kalau diorang buat sikit, dapat sikit lah income diorang. Kalau yang bisnes sendiri ni, kita yang tetapkan harga berapa, profit berapa yang kita nak. Kalau yang macam Grab food, dia dah ada tetapkan lah. Dia tak boleh nak lebih-lebih apa semua. So macam kita ni boleh tahu profit besar mana kita nak, profit sikit mana kita nak. Dari situlah perbezaan macam orang-orang buat delivery apa semua dengan orang yang bisnes sendiri. Dua-dua sama. Dua-dua cara dia sama. Kalau you buat lebih, you dapat duit lebih. Macam tu je. Dua-dua sama bagi saya.
Dan kamu juga mentionkan kamu buatkan bisnes ini semasa tengah bulan puasa kan? Kamu rasa ada perbezaan ke sebelum puasa dan lepas raya? Ada lebih lagi order kah sekarang? Ada lebih lagi. Setakat ni pada masa seminggu ni pun dah nak dekat 100 balang lah jual. Wow. Seminggu lebih ni nak dekat 100 balang dah jual. Just kalau nak bandingkan masa bulan puasa dengan bulan sekarang ni, bagi saya kan bulan puasa lah lagi dapat ni. Wow. Dapat lebih sebab dari segi makanan kita promote lah macam mana pun makanan, sebab orang berpuasa. Orang akan nampak benda tu sedap. Orang akan nampak benda tu sedap. Macam lebih saya sales pun lagi. Orang akan tengok tu, orang akan sedapnya kan. So orang akan majority akan terus direct DM ni WhatsApp ni. Kalau lepas puasa ni pula, lepas raya, dia kurang sikit, maybe sebab orang dah tak berpuasa kot. So cabaran tu saya kena marketkan lebih besar lagi. Besarkan lagi macam ni nak buat. Ada apa-apakah solusi yang kamu gunakan untuk dapatkan lebih pelanggan baru yang belum dengar tentang Dark Secret dulu? Ada tips-tips kah? Dia tips ni, dia marketing dia betul kena power lah. Make sure your presentation, kalau you jual tu kena make sure dah okay pun dah kira perfect lah. Cara you cakap ataupun cara you tunjuk apa yang you jual pun dah okay dah sebenarnya. Orang akan tengok, orang akan nampak sedap. Kalau dari segi makanan, orang akan nampak sedap. Macam nak try lah. Kalau dari segi produk, macam skincare ke apa, orang tengok feedback. Macam ni. Serupa juga makanan. Orang kalau dah try, mesti akan bagi feedback. Dari situlah kepercayaan orang ada. Untuk dapatkan lebih customer, actually, yang customer before this, diorang kena bagi feedback. Kita yang kena tanya feedback diorang. Kan, macam ni, okey tak apa semua ni, and then kalau okey kita bagi tahu dekat social media yang kita punya produk is okey. Perfect. Tu dari segi tu, yang customer baru ni akan tengok daripada customer lama, orang cakap macam ni, sedapnya apa semua okey. Tu diorang akan rasa mesti nak try apa semua. Boleh trust. Yes. Percaya kan testimoni. Actually yang kita jual produk apa semua untuk dapat kepercayaan customer je pun dah okey dah. Yalah, feedback memang important lah semasa baru mulakan produk atau betul. Untuk yang mula-mula ni baru start, feedback amatlah penting. Jadi biasanya kamu akan message mereka lah selepas order. Selepas order saya akan tanya ada kurang ke, ada apa-apa nak diperbaiki ke. Alhamdulillah diorang mostly akan cakap okey. Akan sedap apa semua. Kita tak apa, it's okay kalau ada kurang ke apa, kita jangan takut. Kalau ada kurang kita betulkan. Saya pun ada kurang masa first batch saya buat, ada kurang masin lah, kurang gula lah, terlebih pedas. Dari situ kita perbaiki. Dari situ kita perbaiki kan produk kita. Dan nanti yang seterusnya orang akan order, diorang akan berpuas hati. See. Jadi ada cabaran lain ke kamu melalui semasa memulakan bisnes ini? Sebalik daripada mungkin dapatkan pelanggan baru, ada cabaran lain? Cabaran lain tu, kalau cabaran saya yang saya hadapi ni sebab before this je lah, maybe mostly macam kawan-kawan order kan. Cabaran baru saya ni, sekarang ni saya nak target untuk yang orang yang saya tak dikenali pun order juga daripada saya. Tu cabaran saya tengah usaha untuk dapatkan orang-orang luar untuk kenal produk saya. Tu cabaran saya untuk membesarkan dari segi Dark Secret ni lah. Itu je cabaran saya. Ada plan kah untuk dapatkan customer baru ni? Ada. Maybe kita akan buat promotion ataupun kita akan buat giveaway. Wow.
Giveaway free, percuma. Percuma betul. Tapi Wow. kena ada syarat, dia tak boleh free macam tu. Dia ada syarat sikit-sikit. Okay. Semua orang mesti tengok Instagram dia, follow. Can follow that secret, okay? Ya. Tunggu untuk giveaway tu. Okay, boleh. Kita akan buat giveaway untuk interactkan pelanggan-pelanggan baru lah. Pelanggan-pelanggan lama. Sebab kita as manusia ni, siapa je tak suka promotion? Betul lah. Kita semua suka promotion. Saya pun suka promotion. Dari situlah kita senang nak membesarkan lagi lah. Salah satunya. Ada apa-apa kemahiran kamu rasa kamu nak belajar untuk majukan perniagaan ni? Macam mungkin kamu nak buatkan dalam website ke atau guna WhatsApp ke? Ada juga. Kemudian saya ingat macam dalam few years, maybe dalam setahun atau 2 tahun, saya nak lebih majukan, saya buka satu kedai kecil. Betul-betul untuk stall. That secret. Orang lepak-lepak, orang akan pergi situ beli and then makan sambil lepak. Itu saya punya target dulu. Ada plan untuk produk baru ke? Ada. Wow. Maybe, tapi based on still kita orang akan guna satu egg cornflakes insyaAllah. But maybe ada lain sikit ingredient dia. Ada tukar-tukar. Ada perisan lain ke? Di pasaran luar? Tak ada kan? Maybe, tapi dah ada plan dah nak buat perisa apa. Maybe kalau daripada cornflakes tu kita tukar ke Coco Crunch, kita tak tahu. Kita tak tahu. Salted egg Coco Crunch. Salted egg Coco Crunch, kita tak tahu. Wow, okay. Akan ada new product lah. Dari segi makanan. Okay. Dan last question saya ialah, kamu rasa orang muda seperti kamu mesti atau perlu buatkan bisnes sendiri ke? Atau kamu rasa kamu sudah promotekan kepada kawan kamu, bukalah bisnes sekarang? Faham? Saya ada je pernah macam saya tak promote dekat kawan-kawan saya untuk buka bisnes sebab kita buka bisnes ni biarlah daripada hati, ikhlas. Daripada ikhlas, biar kita buat tu rasa seronok. So bagi saya, kalau zaman saya yang muda-muda ni, better kita start daripada sekarang. Sebab kalau kita start daripada sekarang, kita tak tahu nanti dalam 5-6 tahun kita dah hidup senang. Kalau kita start lambat, lagi 5-6 tahun tentang dah 30 tahun pun tak senang-senang lagi. Tu bagi saya macam bolehlah start daripada sekarang ni sementara kita masih kuat, masih muda. Kan? Just jangan bazirkan dekat benda yang mengarut. So kita buat bisnes ni untuk dapat income kita. Dapat income kita dapat experience. Nanti lagi beberapa tahun kita akan dah tahu nanti aku dah ni, aku dah boleh buat ni. Kita start dari sekarang lah. Betul. Lebih confidence lagi untuk mulakan benda baru kan. Mana tahu lagi 5-6 tahun kita dah boleh keluar produk baru. Jadi ada apa-apa nasihat untuk kalau mungkin satu partisipan di sini mereka nak bukakan bisnes seperti kamu? Ada nasihat yang mereka perlu? Nasihat saya, kalau once kita dah start, jangan give up lah. Everything kita buat, even kita masa kecil pun, kita tak tahu cara nak makan guna tangan. Tapi kita keep belajar macam nak makan tangan. Macam itulah ibarat dia. Kita kalau once dah start, jangan give up. Biasalah kita akan rasa jatuh. Biasa jatuh tu masa kita jatuh, kita akan berfikir. Masa kita berfikir tu, time tu lah kita akan bangun balik. Dari situ lah. So, just everything you do, just don't give up. Okay. Jadi kita teruskan dalam Q&A session ya. Okay, ada soalan daripada partisipan. Salah satu ialah, bagaimanakah kamu dapatkan idea untuk mulakan bisnes ini? Idea saya macam mula saya cakap, itulah daripada family. Family support is everything lah. Kalau daripada
saya nak start tu memang dari family saya, daripada keluarga, tak ada nak keluarga bisnes tak ada lah, tapi bisnes kecil-kecil tu bawa kerja bawa orang pernah lah. Dari situlah apa kata yang kita pernah buat tu, kita buat untuk family sendiri. Dari situlah saya macam fikir, kakak saya pernah buat bisnes, saya pernah buat bisnes. Kata kita gabung, kita buat benda ni, kita try. Everything kita try je. Mula-mula saya jujur, saya cakap, saya tak pasti jual soto egg ni. Saya tak tahu, laku ke orang beli ni. Takut orang tak beli. Takut macam dah buat banyak, lalas orang cakap tak sedap apa semua. Saya takut benda tu, saya jujur saya cakap. Sebab sebab ialah kita jual produk, orang tu mesti nak tahu siapa owner dia. Apa-apa kita yang kena. Saya takut time tu, tapi saya just tak apalah, saya dah start ni, tak boleh nak stop. Kalau kita kena orang bagi komen apa-apa, kita kena ambil, kita kena ubah, kita kena keep positif. Dari situ saya nak katakan takut tu, kita kena buang takut lah. Ya. Everything kita buat, kita kena buang takut. Ya. Mesti teruskan. Kita mesti kena teruskan, betul? Dari situ saya dapat motivation untuk buat bisnes ni. Tak kisah any business pun. And everything we do, jangan takut lah. Jadi mulanya kakak kamu yang encourage kamu untuk dapatkan modal dan gabungkan bersama lah untuk tak, actually modal ni loan dengan my mom. Loan dengan my mom. Sebab masa tu betul-betul tak ada duit PKP. Tak ada income apa semua. Tu just loan my mom. Kita orang janji dalam masa seminggu dah dapat bayar lah. Make sure kena bayar lah loan tu, hutang. Make sure kena bayar. Kita orang just pinjam. Kita orang just run, dapat balik bayar. Dari situ balance, kita guna, dah bayar hutang, kita dah tak guna duit my mom. Saya dah tak guna, mak saya dengan my sister tak guna dah duit my mom. So dari situlah kita boleh teruskan duit, gunakan. Jadi tak payah kumpulkan banyak modal sendiri dulu lah, boleh tak payah. Kita biar kita ni bisnes kecil. So dari situ kita keep growing. Biarlah kita tak boleh, kita memang tak boleh dah start terus nak ke puncak. Tak boleh. Kita mesti ada step by step. Baru sampai. Biasalah kalau mula-mula tu slow. Tu benda biasa. Okay. Dan ada soalan yang kemudian mereka cakapkan, mereka tanya, apakah kemahiran yang membantu kamu semasa journey ini? Kemahiran? Kemahiran yang kamu rasa macam skill-skill yang kamu rasa kamu perlu atau yang kamu rasa amat berguna semasa kamu mulakan bisnes ini. Yang saya rasa saya perlukan ni sebab operation lah. Operation tu penting tak macam sebelum ni ada macam experience untuk bekerja dalam food business ke? Tak ada. Memang tak ada. Memang tak ada. Ni memang try. Memang kita try. Selagi kita tak try, kita tak tahu. Dari situ saya dan kakak saya keep belajar macam mana nak buat semua. Operations macam dapat buatkan konsep tu on time lah untuk customer. Dah buatkan on time. Tu barang-barang tu make sure kena cukup dengan order. Ingredient semua. Ingredient tu kadang-kadang kita tak tahu, tiba-tiba order datang, kita dah kelang kabut. Dari segi operation tu agak kelang kabut sikit lah bagi saya. Tapi benda tu dah keep improve kan, ada improvement. Macam everything kita orang just beli lebih, tak apa, beli lebih sikit. Sebab makanan ni dia yang susah sikit, dia ada expired dia. Tu susah dia. So kita tak boleh beli macam sekali untuk berapa lama. So dari segi situ. Sebab yang buat ni saya dengan my sister je, 2 orang saja buat. Yang kita orang run sekarang ni. Okay. Kita run untuk 2 orang je. So dari situlah macam kurang pekerja lah operation. And then lagi satu untuk market tu pun penting juga. Without market, you punya business tak hidup juga.
Cara nak market tu ada banyak dari segi video, apa semua banyak cara dia. Everything kita buat kan, kita bagi contoh, bagi feedback pun dah kira marketing. Dari segi situ. Okay. Itu macam cabaran untuk yang orang mula-mula nak bermula lah berbisnes. Okay. Dan next soalannya daripada Haziq. Dia cakap, "Hi Encik Amirul." Wah. Macam mana dapatkan idea untuk mulakan bisnes salted egg? Mungkin dia nak tanya, macam mana kamu dapat idea untuk combinekan cornflake dengan salted egg? Sebab pernah tak macam kita terfikir dulu macam mana chicken buttermilk tu dibuat. Sebab dulu tak ada. Dia baru-baru dalam 2-3 years ago baru ada kot. Baru benda tu macam meletup. So dari situ Butter chicken macam tu lah. Dari situlah timbulnya idea tu. Pada mulanya tahun lepas my cousin ada buat juga salted egg cornflakes ni. Beraya. Dari situ kita orang rasa. Berkawan-kawan, bukan, keluarga sajalah. Untuk keluarga je lah time tu. My cousin ada buat salted egg cornflakes. So dari situ lah kita orang rasa apa semua. Rasa. Lepas tu time tu raya penuh perut. So tak dapat nak habiskan kan. Tapi yang my sister baru-baru buat ni memang betul-betul satu balang besar macam ni pun boleh habis satu malam. Wow. Satu malam, bukan satu hari. Satu malam boleh habiskan. So dari situlah timbulnya idea macam patut macam kita share kat orang biar orang pun tahu rasa salted egg cornflakes ni macam mana, sedap dia macam mana, dia punya addicted tu macam mana. Dari situlah timbul idea. Apa kata kan saya share kat orang yang biar orang rasa juga salted egg macam ni. Sebab bagi ada yang mula-mula tu dia tak tahu, rasa menampak macam pelik salted egg cornflakes ni. Tapi tak apa, kita just tunjuk our feedback apa semua and then okay lah. Diorang pun cakap sedap, yang cakap pelik pun cakap sedap. Dari situlah kita timbulnya idea kan, sebab everything kita before bagi kat orang kita yang kena try dulu. Okay tak okay. Asalkan kamu percaya dalam produk kamu kan, dapatkanlah jual. Betul lah. Kalau kita yang rasa kita percaya untuk produk kita, work lah, orang lain pun percaya juga. Okay. Alright. Terima kasih Iskandar kerana berkongsi tentang pengalaman kamu yang macam mana kamu buatkan bisnes ini sebulan sebelum ini ya. Sangat like wow. Dan terutamanya semasa dia kongsikan tentang bagaimana dia dapatkan modal, pinjam dulu dari keluarga, tak payah kumpulkan sendiri dulu, ataupun macam mana dia adapt dan dapatkan customer baru melalui Instagram, guna Google Form, guna resources yang dia sendiri carikan untuk majukan bisnes ini. Jadi saya berharap semua berasa inspirasi. Saya rasa saya juga rasa berinspirasi untuk mulakan bisnes juga. Terima kasih Iskandar. Sama-sama. Ya, saya harap semua dapat belajar sesuatu yang baru melalui sesi ini dan dapat kerja kuat untuk maklumat hidup anda seperti Iskandar. Okey? Terima kasih. Dan terima kasih. Alright. Saya nak sharekan sesuatu sebelum kita endkan sesi ini. Kita ada program baru iaitu Rise Online, ialah program percuma, online course, tengok video saja dan dapatkan peluang untuk mendapatkan seed funding 10,000. Kalau kamu ialah Malaysian 18 sampai 25 tahun, kamu dapat cubalah ikutkan course kita, okay? Khusus online baru bit.ly/rise online. Boleh register di sana. Okay. Seterusnya ada Talk Talk sesi yang seterusnya ialah dengan Olivia, iaitu baby care product dalam bahasa Inggeris. Semasa 17 Jun. Saya rasa itu saja semua. Harap dapat tengok kamu di Talk Talk seterusnya dan semua berjaya untuk Dark Secret Iskandar. Alright. Okay, thank you Denise. Thank you. Bye-bye semua. Bye-bye.